Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Anggun yang bertugas untuk pagi ini. Jadi alhamdulillah seperti biasa kita ditemukan untuk hari ini dengan izin Allah hari Jumaat 29 Oktober 2021 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1443. Dan baiklah, untuk menerusi rancangan Adinu Kholis Terwitan Hijau untuk hari ini macam biasa kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia guru pembimbing kita iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kita mengharapkan semoga pendengar-pendengar kita untuk hari ini dah pun bersedia untuk mengikuti pengajian kita untuk hari ini seperti biasa 10 suku pagi. Dan juga boleh ikuti melalui di Facebook langsung kami di Terengganu FM dan saudara boleh ikuti di sana. Dan insyaAllah pada minggu ini untuk slot yang ke-21 yang masih lagi membicarakan rukun iman yang ke-6. Dan insyaAllah pada minggu ini Ustaz akan menyambung lagi berkaitan dengan qadar yang yakni perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Jadi sebagai mukadimahnya saya mempersilakan Ustaz untuk mukadimahnya. Dipersilakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benar yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang suci beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi insyaAllah untuk slot yang ke-21 pembicaraan rukun iman yang ke-6 akan membicarakan berkaitan dengan qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qudrah yang menjadikan segala-gala perkara yang berlaku tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, melainkan kesemuanya adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, wabil qadari kullih, dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah sekalian yang berlaku datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, qada, dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah, yakni qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul kullum min indillah, kata alimu ya Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala, datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, qada, dan datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah, yakni qadar. Allah taala khaliqu kulli syai', Allah yang menjadikan sekalian perkara. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'i, secara semula jadi. Yang saya sudah bicara di slot yang ke-19 dan juga slot yang ke-20. Saya membicarakan berkaitan dengan tidak ada perkara yang berlaku secara
tabi'i dipanggil, secara semula jadi. Bermula daripada selok yang ke-18 lagi. Saya sudah membicarakan bahawa tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'i, secara semula jadi. Semua yang berlaku adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semula jadi ni, misal kitabnya, pisau, api. Putuh adalah qadar perbuatan Allah. Hangus adalah qadar perbuatan Allah. Bukan api secara semula jadi, bukan pisau secara semula jadi memutuskan, dan bukan api secara semula jadi menghanguskan. Bahkan kalau berpegang, pisau memutuskan secara semula jadi, yang langsung tidak berkait dengan qada dan qadar Allah, yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Apilah secara semula jadi menghanguskan, tidak berkait dengan qada dan qadar Allah, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Dengan zat, dengan diri pisau lah yang memutuskan. Dengan zat, dengan diri api yang menghanguskan. Itu kafir ijma' ulama'. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan pisau, dan Allah Ta'ala letak tajam di mata pisau. Allah Ta'ala jadikan api. Allah Ta'ala letak panah di api. Sekalipun ketika putuh, tetap qadar perbuatan Allah, bukan putuh kerana tajam yang Tuhan letak di mata pisau. Hangus tetap qadar perbuatan Allah, bukan datang daripada panah yang Allah Ta'ala jadikan di api. Sebaliknya, kalau berpegang, putuh adalah perbuatan tajam yang Tuhan jadikan di mata pisau. Hangus adalah perbuatan panas yang Tuhan letak di api. Itu pegangan yang khilaf ulama'. Satu pandangan mengatakan akidah tersebut akidah yang kafir. Satu pandangan mengatakan akidah yang fasik, yang berdosa besar, lagi mubtadi', akidah yang bid'ah, yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi SAW dan pada masa sahabat radhiyallahu anhum, bid'ah i'tiqadiyah. Yang mana saya sudah bicara selok yang terdahulu, selok yang ke-20, berkaitan dengan dua golongan. Dua golongan yang dipanggil golongan puak tabaiyun. Dua golongan, dua puak, dia puak tabaiyun, puak mazhab tabaiyin. Puak tabaiyun ni, satunya berpegang pisau memutuskan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan qada dan qadar. Pisau memutuskan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan qada dan qadar Allah, kudrah dan iradah Allah. Itu kafir ijma' ulama'. Ada satu lagi puak tabaiyin ni, betul, pisau memutuskan sendiri-sendiri. Betul, api menghanguskan sendiri-sendiri. Tetapi pisau memutuskan sendiri-sendiri dengan tajam yang Tuhan jadikan di mata pisau. Api menghanguskan sendiri-sendiri, bukan qadar perbuatan Allah. Tetapi api menghanguskan dengan panas yang Tuhan letak di api. Ni puak tabaiyin yang kedua. Dia ada dua puak ni. Satunya tabaiyin yang mana pisau memutuskan tidak berkait langsung dengan qada dan qadar Allah. Api menghanguskan tidak berkait langsung dengan qada dan qadar Allah. Itu kafir ijma' ulama'. Jadi tabaiyun yang kedua ni, pisau memutuskan, api menghanguskan dengan tajam dan panas yang Tuhan letak di pisau, yang Tuhan letak di api. Ini puak tabaiyun yang kedua, yang khilaf ulama' kafir ataupun fasik, lagi mubtadi'. Yang mana puak tabaiyin yang kedua ni, Allah Ta'ala jadikan kuah di sesuatu. Saya minggu lepas saya datangkan misal pisau, api,
obat dan pemakanan. Jadi untuk slot yang 21 ni saya datangkan 2 misal cukuplah. Pisau dan api. Yang lain pun samalah. Obat ke, pemakanan ke, samalah juganya. Tapi kita nak pendeknya, misal pisau dan api. Maknanya Allah jadikan kuwah. Qaf, waw, ta marbutah. Kuwah. Kuwah ni kalau kuwah tajam di pisau, kuwah panah di api. Pisau Allah jadikan. Ketajaman tu Allah jadikan. Sebab terkadang Allah jadikan pisau, tapi Allah tidak jadikan ketajaman di mata pisau. Kemudian Allah jadikan api. Serta Allah jadikan kepanasan di api. Jadi ketajaman di pisau, kepanasan di api dia panggil kuwah. Sampai masa kuwah tadilah yang memberi bekah pada memutus dan menghanguskan. Ni hak puak tabaiyin yang khilaf ulama kafir ataupun fasik lagi mubtadi'. Pandangan muktamad tidak hukum kafir kerana walaupun kuwah ketajaman di pisau yang memutuskan, walaupun kuwah kepanasan di api yang menghanguskan, tetapi kuwah ketajaman, kuwah kepanasan tadi Allah yang jadikan. Mana ada kaitan dengan Allah Ta'ala sedikit di situ, maka pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir. Kemudian pergilah kepada misal obat, pemakanan, nasi, air. Pergilah pada misal-misal yang lain. Maknanya Allah jadikan obat dan Allah jadikan kandungan di obat tu. Allah jadikan pemakanan, contohnya habbatus sauda, minyak zaitun, khurma, dan Allah jadikan khasiat di situ. Yang dikaji oleh orang sekarang, apakah khasiat yang ada pada habbatus sauda? Apakah khasiat yang ada pada minyak zaitun? Apakah khasiat yang ada pada buah khurma contohnya? Allah jadikan khasiat. Allah jadikan nasi. Allah jadikan kekuatan di nasi yang zahirnya mengenyangkan. Allah jadikan air. Allah Ta'ala jadikan kekuatan di air yang menghilangkan dahaga pada zahirnya. Yang mana nasi tadi ni nak menghilangkan dahaga tak jadi. Dahaga ni pergi ambil nasi lah, tak jadi. Sebab Allah tak jadikan kekuatan di nasi untuk menghilangkan dahaga. Allah menjadikan kekuatan di nasi zahirnya untuk menghilangkan lapar. Sebaliknya Allah jadikan air, kekuatan dia air tu Allah Ta'ala jadikan untuk menghilangkan dahaga. Gitu. Jadi samalah tu. Dia panggil kuwah belaka tu. Jadi ahli sunnah wal jamaah berpegang Allah jadikan tajam di pisau, panah di api, kandungan di obat, khasiat di pemakanan, kuwah untuk mengenyangkan di nasi, kuwah untuk menghilangkan dahaga di air. Kita berpegang seumpama tu. Tetapi kesemua tu adalah makhluk Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Sa'ah memutuskan tetap qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sa'ah menghanguskan tetap qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sa'ah sembuh daripada penyakit adalah datang dari qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ah jadi sehat dan bertenaga selepas makan pemakanan contohnya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ah kenyang ketika makan nasi, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ah hilang dahaga ketika minum air adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Kesemuanya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Balik pada puak tabaiyin tadi ni. Satunya hak kafir ijma' ulama, jangan lupalah. Satunya khilaf pada kafir. Hak kafir ijma' ulama ni macam mana? Semata-mata pisau memutuskan, semata-mata
api yang menghanguskan, semata-mata obat yang menyembuhkan, semata-mata pemakanan yang menjadikan kita sihat bertenaga, semata-mata nasi yang mengenyangkan, semata-mata air yang menghilangkan dahaga, yang tidak berkait dengan qada dan qadar Allah, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Ini kapi ijma' ulama. Berpegang seumpama ni. Hak bercakap hanya bercakap asbab. Bercakap hanya bercakap asbab. Makan banyak, kenyang berde'eh. Bila dapat minum air, hilanglah dahaga. Itu hanya bercakap asbab. Ini berpegang di akidah. Yang berlaku tu kesemuanya adalah perbuatan makhluk tu semata-mata. Yang tidak berkait dengan qada dan qada Allah. Itu kapi ijma' ulama. Walaupun zahirnya orang Islam sembahyang puasa sekalipun. Puak tabai yang kedua, kekuatan kuah tajam tu yang memutuskan, bukan qadar perbuatan Allah. Kekuatan panas itulah yang menghanguskan, kekuatan kandungan di obat itulah yang menyembuhkan penyakit, kekuatan khasiat di pemakanan tu yang menjadikan kita sihat, kekuatan yang ada di nasi tu yang menjadikan kita kenyang, kuah kekuatan yang Tuhan letak di air tu yang menghilangkan dahaga kita, bukan datang dari qadar perbuatan Allah. Ni hak puak tabaiyin yang khilaf ulama, kafir ataupun fasik, dosa besar, lagi mubtadi'. Ni jadi kena faham jugalah, kena tahu jugalah puak-puak yang terpesong ni apa nama dia. Dipanggil puak tabi'ah, dia panggil. Puak yang berpegang perkara yang berlaku secara semula jadi. Tapi puak tabi'ah ni secara semula jadi ada dua pegangan yang berbeza. Memanglah tajam dipisaulah secara sendiri semula jadi memutuskan. Memanglah kekuatan panas api lah secara semula jadi yang menghanguskan, tetapi kekuatan tajam tu Allah yang jadikan, kekuatan panas tu Allah jadikan. Ni hak khilaf ulama, tapi ataupun fasik, dosa besar, lagi mubtadi'. Kemudian saya sebut tadi ni berkaitan dengan kuah. Kuah ni kekuatan yang Tuhan jadikan di sesuatu. Wak misal bagai-bagai banyaklah wak misalnya. Tapi saya tadi pun datang banyak dah misal tu. Campur dengan obat, pemakanan, nasi, air. Walaupun saya sebut di awal tadinya, saya nak misal dua je lah. Pisau dan api. Tapi jadi lerek juga misalnya. Kalau dalam kita ada satu lagi misal, angin. Kita ahli sunnah berpegang, angin tu terbang apa-apa barang sekalipun. Barang-barang yang ringan ke, menerbangkan atap ke contohnya. Terbang barang-barang yang ringan, angin kuat menerbangkan atap rumah, bumbung rumah, qadar perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Ni pegangan. Hak cakap asbabnya Allah semalam. Angin kuat sungguh. Habis terbang atap bumbung, habis pokok pun bokeh. Kuat sungguh, takut tengok angin tu. Mana apa ni? Dia sandar kepada angin yang beri bekah pada menerbangkan benda yang ringan, pada menerbangkan atap bumbung, pada menyebabkan pokok tu bokeh. Disandar pada angin. Angin makhluk tak beri bekah. Itu hanya cakap asbab, tak salah. Pegangan tetap dah. Yang berlaku adalah qadar perbuatan Allah. Terbang apa pun qadar perbuatan Allah. Bukan angin yang beri bekah. Sebab angin adalah makhluk. Makhluk tak bekah sama sekali. Sebaliknya puak tabaiyin yang berpegang ni, semata-mata angin lah yang memberi bekah. Tidak berkait dengan qada dan qada Allah. Atau kapi ijma' ulama. Satu lagi pegang tabaiyin, betul, angin yang menerbangkan. Tapi Allah letak kekuatan di angin. Angin ni Allah jadikan. Allah letak pula kekuatan di angin. Kekuatan itulah yang menerbangkan sesuatu yang ringan tadi. Bukan Allah dah.
Tapi walaupun kekuatan yang Tuhan letak di angin tu menerbangkan bukan qadar perbuatan Allah, tapi kekuatan tu mari daripada mana? Allah yang bubuh di angin. Ni hak tabaiyin yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Pada ni. Kemudian saya sebut berkaitan dengan akidah tabaiyin ni adalah berkaitan dengan hak tadilah hak khilaf pada kafir, berkaitan dengan kuah yang Tuhan letak di pisau dan api contohnya. Satu laginya, Allah letak kudrah di hamba. Allah letak kudrah di hamba. Ni, tenaga. Hamba di sini termasuk manusia, malaikat, jin, hamba. Allah letak kudrah dipanggil. Allah letak, Allah jadikan tenaga. Yang mana apabila Allah tidak letakkan kudrah tenaga, walaupun tubuhnya comel, tapi terlantar. Sebab apa terlantar? Sebab Allah Ta'ala cabut dah kudrah tenaga di seseorang hamba. Maka walaupun tubuh comel, tak ada cacat cela tubuh, tubuh pun terkadang gemuk metong, gemuk metong ada. Gemuk lah sebab makannya selera, sedap makan, tapi tak boleh nak buat apa. Makan pun kena suap. Nak lap bibir pun kena orang yang tolong. Sebab apa? Allah sudah tarik kudrah di seseorang tadi. Yang jadi kita boleh bergerak bangun duduk ni kerana Allah letak kudrah tenaga di kita. Dia panggil energi di kita. Kita boleh rasalah. Ketika mana kita rasa tenaga kita kuat. Ketika mana kita rasa tenaga kita kurang. Jadi tenaga tu siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Allah letak di seseorang hamba. Tapi zahirnya tenaga tu mari daripada kita makan dan minum lah. Zahirnya. Tapi yang menjadikan kita bertenaga bukan makan minum yang berkah. Tetap qadar perbuatan Allah yang menjadikan kudrah di kita. Kemudian ini kudrah di hamba. Kita ahli sunnah wal jamaah, walaupun Allah letak kudrah di hamba, di seseorang, tetapi yang menggerak diamkan hamba, hamba bangun dan duduk, tetap qadar perbuatan Allah yang bersifat kudrah, bukan kudrah yang Tuhan letak di hamba tu yang menggerak diamkan hamba, yang bangun duduk hamba. Cuma pada zahir je lah. Kalau hamba ni ada tenaga, hamba boleh gerak diam, hamba boleh bangun duduk. Tapi pegangan kita, rukun iman yang ke-6, semua yang berlaku, qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menggerak diamkan seseorang, qadar perbuatan Allah. Bangun duduk seseorang, qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pegangan yang terpesong, sebaliknya. Bila Allah letak dah kudrah di seseorang hamba, Allah letak dah tenaga lah kita panggil. Dia takut bertukar. Allah bersifat dengan sifat kudrah. Seseorang hamba pun ada kudrah juga. Sifat kudrah Allah qadimah sedia kala, yang menjadikan segala-galanya. Sifat kudrah hamba dipanggil kudrah hadisah. Kudrah yang baharu, yang tak bekah sama sekali. Jadi mana panggil kudrah jugalah ni. Di tubuh kita panggil tenaga lah. Satu golongan, apabila Allah letak dah kudrah di seseorang, tenaga di seseorang, yang menggerak diamkan seseorang, yang menjadikan seorang tu bangun dan duduk, kudrah tenaga itulah yang berkah. Dia gitu. Hak ni puak lain ni. Tapi kalau kita nak buat banding lah, nampak macam serupa je dengan saya bicara bab kuah. Sebab kuah saya bicara selok yang terdahulu, selok yang ke-20. Ni selok yang ke-21 saya bicara lagi kuah. Jadi kuah ni Tuhan letak tajam di pisau. Tuhan letak panah di api. Sebaliknya, Tuhan letak kudrah di hamba. Tu. Jadi nampak macam serupa tu. Cuma beza ni, hak ni Tuhan jadikan kuah tajam di pisau.
Tuhan jadikan kuah panah di api. Tuhan jadikan kudrah tenaga di hamba. Ahli sunnahnya tetap dah. Kuah tajam di pisau, kuah panah di api, kudrah di seseorang hamba, tak bekas sama sekali. Putuh, hangus, gerak diam seseorang hamba, tetap qadar perbuatan Allah. Pok tabai ni tersebut dah berulang kali. Kuah itulah yang memutuskan. Kuah itulah yang menghanguskan. Atau khilaf ulama, kafir ataupun fasik dan sebesar lagi mubtadi'. Macam mana dengan kudrah tadi? Satu pok terpeso ni, kudrah itulah yang memberi bekas pada menggerak diamkan hamba. Jadi macam sama. Lain. Dia, kuah ni, pok tabaiyin. Kudrah dia hamba beri bekas ni adalah qadariyah. Yang kita bicara, qadariyah ini di selok yang kelima dan selok yang keenam. Saya ada sebut dah. Selok yang kelima, 15 hari bulan 1, 2001. Selok yang ke-6, 22 hari bulan 1, 2021. Saya ada bicara dah. Hak Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah tu bekas. Tapi hak bab Tuhan letak kudrah di hamba ni, saya hanya sebut sahaja di selok yang kelima ke-6. Pembicaraan hak Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah tu bekas sendiri, saya akan bicara khusus di tajuk ikhtiar dan usaha. Di sisi ahli sunnah wal jamaahnya macam mana, Mu'tazilah Qadariyahnya macam mana, Mu'tazilah Jabariyahnya macam mana. Saya akan bicara khusus. Cuma di slot yang kelima yang keenam tu, saya ada bicara berkaitan dengan puak Qadariyah. Ada dua puak. Saya bicara di slot yang kelima, slot yang keenam. Satu, Qadariyahnya menafikan takdir Allah sama sekali. Bukan Allah tidak mengetahui pun apa yang akan berlaku. Hak tu kafir ijma' ulama. Satu, Qadariyahnya Tuhan letak kudrah di hamba. Tuhan letak tenaga di hamba. Sampai masa tenaga itulah yang menggerak diamkan hamba. Ini hak Qadariyah. Yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Jadi, kuah dengan kudrah di hamba ni nampak macam lebih kurang. Tapi puak lain-lain. Hak kuah ketajaman di pisau, kuah kepanasan di api ni puak tabaiyin. Hak letak kudrah di hamba, kudrah tu yang menggerak diangkat hamba, ini puak Qadariyah. Lawan kepada Jabariyah. Yang insya-Allah saya akan bicara khusus pembicaraan ikhtiar dan usaha hamba. Ni. Tapi saya pernah sebutlah di slot yang kelima ke-6 tu. Qadariyah ada 2 peseng. Pertama, cuma di sini, hak Qadariyah yang berpegang, Tuhan letak kudrah di hamba, kemudian kudrah tu sendiri yang menggerak diamkan hamba. Gerak diam hamba bukan lagi qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kata seseorang berpegang semata-mata kudrah tenaga, zat kudrah, zat tenaga yang beri bekas pada menggerak diamkan hamba, yang mana tenaga kudrah dan tenaga tu tidak ada kaitan pun dengan qada dan qada Allah. Itu bukan Qadariyah, bukan itu kafir ijma' ulama. Jadi kalau kita bandingkan antara Tuhan letak kuah di sesuatu, Tuhan letak kudrah di seseorang hamba, lebih kurang sama je. Tapi nama puak yang terpeso ni nama asing-asing. Qadariyah hanyalah berkait dengan Tuhan letak kudrah di hamba, dan kudrah di hamba itulah yang menggerak diamkan hamba sendiri, yang bukan lagi qadar perbuatan Allah. Tetapi kudrah tenaga di hamba tu datang daripada qadar perbuatan Allah yang meletakkan kudrah tenaga di seseorang hamba. Tapi Qadariyah hanya berkait dengan Tuhan letak kudrah di hamba. Sekarang bicara berkaitan dengan kuah yang Tuhan letak di sesuatu. Contoh pisau, contoh api. Ahli sunnah wal jamaah jelas. Betul, Tuhan letak kuah di pisau dan api. Tuhan letak kudrah tenaga di seseorang hamba. Tetapi putus tetap qadar perbuatan Allah. Hangus tetap qadar perbuatan Allah. Menggerak diamkan hamba tetap qadar perbuatan Allah. Bukan kuah, bukan kudrah yang memberi bekas. Sebab kuah dan kudrah tadi ni tetap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kejap molek hak pegangan ahli sunnah jemaah kesemuanya dah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pegangan yang terpesong, pegangan puak tabaiyin yang ada dua pegangan, dan juga pegangan qadariyah yang mana kudrah di hamba lah yang menggerak diamkan hamba. Kemudian yang kita bercakap, jangan lupalah itu bercakapan asbab yang insya-Allah saya akan bicara secara khusus lah hak percakapan asbabnya macam mana. Tapi sidang pendengar jangan salah faham lah pula. Janganlah pula, oh saya sekarang ni bertenaga. Bila saya bertenaga sekarang, saya boleh angkat benda berat. Boleh angkat lah benda berat. Sebab sekarang sudah kembali bertenaga. Sebelum tu nak angkat hak berat sikit pun lelah dah. Sekarang sudah bertenaga. Tuhan letak dah tenaga. Tuhan jadi dah saya ni bertenaga. Alhamdulillah. Dengan tenaga itulah saya sudah boleh kembali bekerja macam sedia kala. Itu hanya bercakap asbab. Pegangan tetap dah. Boleh angkat barang berat ke, barang ringan ke, bahkan gerak diam kita ni adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kita bercakap tu, bercakap biarlah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Yeah. Oh, ni sandar semata-mata tenaga tu, tapi tak persoal pegangan. Jangan kita tohmoh pegangan pula seseorang. Allah dia ni bercakap tenaga, pisau tajam molek, pisau pula harga mahal. Pisau harga mahal tu lah. Tengok orang sembelih masa musim melakukan ibadah korban tu kan. Sekali dia tarik je. Sekali tarik je selesai lah dah dia sembelih lembu tu. Allah, tajam molek pisau. Oh, ni pisau harga berapa? Tu hanya cakap asbab. Allah, api kuat sungguh, capur pula dengan angin. Sekejap aja rumah sebuah tu bomba mari habis dah. Bomba mari hanya nak menyelamatkan rumah-rumah hak berdekatan sahaja. Rumah hak satu tu Allah sekejap sangat, apinya kuat, anginnya pula serta dengan angin. Api angin ke? Tu cakap asbab. Tapi abang cakap tak sandar langsung. Cakap sandar ni macam mana? Ni contoh. Cakap bersandar. InsyaAllah di slot akan datang masih lagi menyambung berkaitan dengan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Cakap sandar ni ginilah. Alhamdulillah dengan izin Allah. Selepas sekarang ni bertenaga ni, boleh bekerja macam sedia kala. Alhamdulillah. Semua tu adalah datang daripada Allah. Abang apa? Cakap abang sandar. Ada cakap sandar lah. Tapi kalau tak sandar pun, dia letak pada tenaga dia semata-mata pun, kita tak persoal pegangan sebab dia orang Islam yang beriman dengan qada dan qadar. Walaupun dia sandar pada tenaga dia semata-mata, tapi pegangan dia sebagai orang beriman, kesemua tu datang dari qada dan qadar Allah. Sebaliknya, terkadang, ni saya nak datangkan contoh. Hak saya sebut tadi ni, bercakap tu biar bersandar. Ni nak datangkan contoh ni. Cakap comel. Cakap bersandar. Tapi ni bukan berkaitan dengan tenaga. Berkaitan dengan obat. Orang cakap ni cakap molek cakap bersandar. Orang cakap tak sandar kau ni. Allah. Makan obat tu, Allah lah, patutlah obat tu mahal. Doktor pakar yang cadangkan obat ni. Makan obat ni, penyakit yang ada di saya ni macam cabut buang je. Baik lalu. Baik lalu. Ataupun dicocok sejarum di satu-satu klinik itu, datang tu kena pegang, balik tu Allah macam boleh berlari. Ni kena sejarum. Allah, power sungguhlah obat dia. Patutlah sejarum tu berapa harga. Memang mahal lah. Tapi padanglah mahal pun power. Ni mana dia cakap semata-mata obat, semata-mata jarum. Dah itu hanya cakap sebab. Jangan persoalan pegangan orang. Ni saya nak cerita ni cakap comel. Tapi pegangan salah. Cakap comel. Alhamdulillah dengan izin Allah, semenjak saya makan satu-satu obat tu, saya jadi sembuh.
Dia apa? Cakap terkening lah. Ya, Cakap ada sandaran. Alhamdulillah, semenjak saya makan satu-satu obat tu, jadi sembuh saya. Alhamdulillah. Mana semenjak makan obat tu jadi sembuh. Tak apalah ni. Tiba-tiba dia sambung. Ni dia sambung. Sambung macam mana? Allah letak dah kandungan di obat dan Allah mengizinkan obat tu menyembuhkan. Mana adakah Allah menyembuhkan sendiri? Kadar perbuatan Allah. Kadar perbuatan Allah hanya letak kandungan di obat. Lepas saya makan obat tu, Allah mengizinkan kandungan tu yang menyembuhkan penyakit saya. Oh, tu bukan pegangan ahli sunnah gitu. Sebab bukan sekaliannya kadar perbuatan Allah. Kadar perbuatan Allah hanya letak jadikan kandungan di satu-satu obat. Habis dah kadar perbuatan Allah, menyembuhkan adalah datang daripada kandungan yang Allah jadikan di obat. Tapi bukan Allah yang menyembuhkan. Tapi Allah mengizinkan. Dengan makna apa Allah mengizinkan? Allah tidak halang kandungan di obat tu menyembuhkan saya. Tu puak tabaiyin yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Cakap molek dah dengan izin Allah. Kita ahli sunnah wal jamaah biiznillah, dengan izin Allah, dengan makna qada dan qadar Allah. Biiznillah abi qadaillah wa qadarih. Itu dengan makna izin. Dengan izin Allah, dengan bahawa qada qadar. Dengan izin Allah dengan makna bi qudratillah wa iradati. Makna semua tu datang daripada qada dan qadar. Walaupun kita cakap dengan izin tu, tiba-tiba dia bercakap dengan izin dengan makna Allah mengizinkan. Allah membenarkan. Allah tidak menghalang kandungan di obat tu menyembuhkan saya. Tapi bukan Allah yang menyembuhkan. Tapi kandungan yang menyembuhkan saya ni pun Allah yang letak di obat. Ini puak tabaiyin. Yang kedua, yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar, tapi bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni. Cakapnya comel. Tapi macam manalah, semua ni qada dan qadar. Dia cakap comel tu, saya tak kata apa, dah bagus dia cakap dengan izin Allah. Dia pergi hurah pula maksud apa dengan izin Allah. Maknanya bukan Allah yang mengqadarkan sembuh, tapi Allah mengizinkan, membenarkan kandungan di obat tu yang Allah jadikan yang menyembuhkan saya. Kandungan di obat dia panggil kuah. Kuah tu, kekuatan di obat tu menyembuhkan saya. Allah mengizinkan, tapi bukan Allah yang menyembuhkan saya. Atau bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mana cakap molek dah. Tapi pegangan salah. Orang cakap obat semata-mata. Obat ni mahal, obat ni power, obat ni. Jadi saya penyakit macam cabut buang je. Tapi dia cakap sebab je. Pegangan, kandungan di obat, qada qadar. Sembuh saya, qada qadar. Kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku walaupun sebesar zarah yang terlepas daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Kesemua tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Inilah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah yang suci. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita dengan akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Allah Ta'ala kurniakan kepada anak cucu kita yang akan menjadi bekalan kita selepas daripada kita mati dengan akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di mana kalaulah anak-anak cucu kita tu semayang puasa dok tinggal sekalipun, tapi tidak dikurniakan dengan akidah yang suci, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka ibadah yang dilakukan oleh anak cucu kita akan menjadi haba'an mansura, debu yang berterbangan, yang mana anak cucu kita tidak akan ada manfaat di hari akhirah. Daripada ketaatan yang dilakukan, kita sebagai ibu bapa, tok nenek pun tidak akan dapat manfaat pahala di hari akhirah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita dan anak cucu kita dengan akidah yang suci, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah di slot akan datang akan menyambung lagi pembicaraan berkaitan dengan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan qudrah.
Wallahu a'lam. Baiklah, itu tadi perkongsian pada minggu ini membicarakan tentang sambungan berkaitan dengan qadar. Dan insyaAllah pada minggu hadapan insyaAllah Ustaz akan menyambungnya lagi. Dan seperti biasa, sebelum kita berakhir untuk dalam Adinul Khalis untuk pagi ini, sama-sama kita mengaminkan doa. Ustaz, jadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu hadapan, kalau dipanjangkan umur, kita akan berjumpa lagi seperti biasa pada pukul 10 suku pagi. Dan diingatkan kepada sekali lagi pada rakan-rakan kita, boleh ikuti menerusi di Facebook kami di Terengganu FM untuk hari-hari yang mendatang ini. Dan juga kalau yang tertinggal, boleh ikuti semula lah ya. Jadi sebelum kita berpisah, macam biasa, dari saya, penerbit rancangan Adinul Khalis, insyaAllah, dan kita akan bersama-sama dengan DJ yang bertugas untuk pagi ini dalam Anggun Inspirasimu.